خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. سبحانك يا ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang dikasihi Tuhan Haji Muhammad Nazri bin Muhammad Sa'ad Pengurusi Korea Sulawesi Selatan Kemuan, yang dikasihi Tuhan Cik Naudin bin Soleh Badan Pengurusi Korea Sulawesi Selatan Kemuan, hari-hari jawatan kuasa surau, para pegawai surau, hari-hari jamaah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita iftitah majlis kita pada pagi ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan seluruh puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpahan-limpahan nikmat dan kurnia. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan itu semua sebagai nikmat bukan nikmat, sebagai ma'unah dan karamah bukan istidraj. Hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga agar menjadikan kita dalam golongan mereka yang mendapat rahmatnya, mereka yang mendapat syafaat bantuan Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat, lebih-lebih lagi di yaumul mahsyar kelak. Pada pagi ini kita berkesempatan untuk mudzakarah kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis dan dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Qaddasallahu sirrah, dan kita sambung muka surat 15. Adab-adab masuk ke dalam tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Qaddasallahu sirrah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adab-adab masuk ke dalam tandas. Ini yang kedua, adab yang kedua daripada adab-adab melaksanakan ketaatan yang zahir. Bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Jadi ini yang kedua, adab-adab masuk ke dalam tandas. Apabila kau masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Jadi tandas ni maksudnya, minta maaf cakap, ini pasal mungkin kasar sikit pada sebagian orang. Dengan orang bahagian yang lain mungkin biasa saja dapat. Kadang-kadang orang sebut tandas ni dia tak perempuan nak. Kena sebut jambat juga. Jadi ini adab-adab masuk dalam jambat. Jambat yang betul, jambat maksudnya nak potong adab.
maka nak masuk dalam tandas itu dahulukan yang kiri. Kalau dah adabnya masuk tu yang kiri. Macam kita masuk dalam masjid, masuk dalam surau, dahulukan yang kanan, kaki kanan. Ya. Jadi bila kita dahulukan kaki kanan, jadi kita letak kasut, kita masuk tu kaki kanan dulu. Jangan ikut sebelah dah. Jadi kaki kanan dulu masuk. Kemudian baca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dan nanti nak keluar kaki kiri. Dia lain dengan tandas. Tandas masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Jadi masuk kaki kiri. Dan ketika kau keluar daripadanya, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Yang keluar, kau kaki yang kanan. Dan janganlah kau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Jadi jangan bawa yang ada tulisan Allah. Sama ada yang ada kadang-kadang tulis di kopiah. Kadang-kadang ada tulis di kopiah, bukan semua. Biasanya tak ada, tapi ada yang ada kadang-kadang dia tulis nama Allah. Kadang dia tulis nama dia. Jadi nama dia tu ada nama Nabi. Itu pun tak boleh juga. Muhammad Anas. Jadi Muhammad tu nama Nabi, itu tak boleh. Muhammad Zulkifli, dua-dua nama Nabi. Muhammad pun nama Nabi, Zulkifli pun nama Nabi. Jadi nak masuk dalam tandas, buka dulu kopiah, tinggal di luar. Orang ambil dah. Orang bukan nama Muhammad Zulkifli. Yang nak ambil tu mungkin nama Muhammad Zulkifli je. Jadi kita masuk, jangan bawa yang ada tulisan nama Allah dan juga nama Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Dan jangan pula kau masuk ke dalam tandas itu dengan keadaan tidak menutup kepala. Yang ni yang ramai orang tak buat. Atau tidak berkasut, bersandar. Bersandar ni biasa rumah kita ada lah, tapi nak tutup kepala tak ada. Jadi kalau boleh letak di rumah dalam tandas itu kain kecil apa? Yang kecil-kecil tu. Apa nama? Sapu tangan. Kain sapu tangan ataupun kopiah-kopiah. Kalau kopiah tak berbayar. Sebab orang perempuan tak boleh pakai kopiah. Orang perempuan pakai kopiah merupakan lelaki lah. Jadi letak kain kecil macam yang kecil-kecil lah. Jadi apa tu? Wabah hajat itu letak atas kepala. Dan baca ulama ketika hendak masuk ke dalam tandas itu akan doa bismillahi a'udzubillahi minal rijsil najisi minal khabithil muhdithis syaitanir rajim. Boleh yang baca doa macam lain boleh. Ada yang baca Allahumma inni a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ini masa nak masuk tu, masa kaki kiri mangga tu dah masuk. Dan ketika akan keluar dari tandas itu hendaklah kau baca ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Boleh juga baca yang macam lain, versi lain pun ada juga ataupun dalam riwayat yang lain. Alhamdulillahilladzi ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba anni kadza wa afani. Boleh. Mana-mana yang kita senang, tapi baca doa. Artinya dengan nama Allah yang tadi di atas saya berangkat. Artinya dengan nama Allah yang Bismillahirrahmanirrahim minal rijsil najisi al-khabithil mukhbithis syaitanir rajim. Dengan nama Allah Ta'ala aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kekotoran najis yang kecil yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan. Dan itu syaitan yang terkutuk. Jadi syaitan dengan najis ni tak boleh diasingkan, tak boleh berpisah. Jadi syaitan dia suka yang najis-najis. Jadi dari situlah dia menyebarkan penyakit-penyakit. Dan dari situlah juga kalau kita tengok orang-orang yang belajar ilmu hitam memang tak boleh pisah dengan najis. Antaranya najis darah, antaranya bangkai, begitu juga najis. Ada dulu masa saya duduk di masa belajar itu kan. Jadi orang ni dia nak ambil ilmu Islam, dia kena
letak Quran tu dalam tandas. Jadi nak ambil ilmu tu, letak Quran dalam tandas, letak kaki atas Quran sambil buang air besar. Itu di antara ilmu kitab yang orang belajar yang macam tu, sekali. Dengan najis, ada lagi lah yang lain-lain tu. Yang kena bunuh orang, yang kena ambil darah binatang, darah semua tu. Jadi syaitan memang dia suka yang najis-najis, dan kita jangan suka yang najis-najis. Kalau ada yang suka najis itu, maknanya something wrong somewhere. Dan ketika kekeluargaan itu, hendaklah engkau baca Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa arda alayya ma yanfa'uni. Ya Allah, berikan ampunan kepadaku, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat kepada aku. Jadi kita buang dari sesuatu, kita bodoh saja, itu maknanya Allah Ta'ala, kita buang segala penyakit-penyakit yang menyakitkan. Dan sebaiknya hendaklah kau siapkan segala yang kau perlukan untuk beristinja itu sebelum qada hajat. Jadi siapkan segala yang kau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Jadinya qada hajat. Qada hajat itu dalam bahasa kita yang mudah ni berak qada hajat. Jadi apa ni istinja mana apa? Istinja itu maksudnya basuh. Istinja itu mana basuh? Basuh yang kita qada hajat. Jadi basuh ni yang baik sekali dengan air. Itu yang baik sekali dengan air. Dan jangan kau bertindak dengan air di tempat qada hajat. Ini diletak dalam bracket, bainal qausain dalam bracket. Ini kalau di tempat yang tak pakai mangkuk tandas. Dan hendaklah kau beristinja. Jadi istinja, kenapa dia tak bagi istinja ataupun basuh yang tempat kita qada hajat? Sebab apa? Sebab kalau kita basuh itu akan mercik. Mercik, kadang-kadang mercik itu tempat yang kita tak sangka. Tapi jangan ifrat dan jangan tafrid. Jangan ifrat dengan tafrid. Jangan ifrat ni makna apa? Jangan ifrat ni maksudnya jangan apa ni bermudah-mudah. Kadang dia buka air habis meter. Buka suruh habis. Laju air tu kuat lah. Pantai air tu kuat. Jadi bila kuat basuh, dia memang mercik kan. Jadi itu di antara kuat dengan kuat sangat dengan rendah sangat. Tak basuh belakang. Jadi tengah-tengah itu. Dan jangan pula tafrid, maknanya apa tu, dia basuh tu ikut suka ada yang tak cuci pun. Ada yang tak cuci. Nanti kita faham. Dan hendaklah kau beristirahat, melawaskan daripada air kencing dengan cara kau berdiam-diam dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Dan jika kau mau beristinja sedangkan kau berada di tengah padang, maka hendaklah kau cari tempat jauh daripada pandangan yang banyak, supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya. Ini di antara ada apa tu istinja. Jadi selepas kita apa ni, bila kita istinja, mana kita boleh istinja dengan air, boleh juga istinja dengan batu. Kita beritahu juga istinja dengan batu ni. Jadi boleh istinja dengan air, boleh istinja dengan batu. Yang mana yang lebih afdal? Yang dengan batu atau dengan air? Yang afdal ialah dengan kedua-dua. Tapi kita tak biasa buat. Dengan batu tak biasa. Takut pula jawab pula. Kita dapat lah. Janganlah pilih batu yang tajam macam pisau.
Itu memang tak boleh berdoa. Macam yang batu, dia masa saya duduk pondok dulu, saya pernah pergi pondok. Jadi saya tengok ada orang cari batu. Cari batu dengan ada air, bawa air. Jadi apa ni, baru kita masuk tadi, baru kita faham. Jadi afdalnya dengan batu dan juga air. Jadi batu tu kita istinja lah. Istinja maksudnya sekurang-kurangnya 3 biji batu ataupun 3 kali. Boleh sebiji batu 3 kali, tapi sebiji batu tu kena ada 3 wujud ya, 3 wujud. Jadi 3 wujud. Jadi 3 wujud. Jadi istinja tu 1, 2, 3. 3 bah. Dan istinja dengan batu ini hanya tempat yang keluar najis. Dia tak boleh, kalau kata najis tu merebak tempat lain, kita istinja dengan batu tak boleh. Begitu juga kadang-kadang orang guna wet tissue. Dia boleh istinja dengan batu, boleh istinja dengan air, boleh istinja dengan tisu. Tapi bukan wet tissue, bukan wet tissue tu. Tisu basah. Tak boleh dengan tisu basah. Jangan istinja, jangan basuh dengan tisu basah. Baby tak apa. Sebab baby dia tak sembahyang. Kan? Tapi kadang-kadang tu lah. Baby pun dia basuh dengan tisu basah, tapi dia dukung pula pasal sembahyang. Tak cuci tu. Jadi basuh tak boleh dengan tisu basah. Sebab bila dengan tisu basah itu tak terangkat, tak ada. Dia boleh basuh dengan air, boleh basuh dengan tisu kering, boleh basuh dengan kertas yang kesat. Tapi janganlah pakai kertas pasir. Lepas tu boleh dengan batu lah. Jadi batu tu jangan batu yang lebih bulat. Bulat tu nak basuh lah. Kalau bulat tu kan macam batu air tu contoh batu tu lah, tak boleh lah. Dia kena batu yang lepeh yang boleh. Nanti dia akan terangkan pasal batu ni. Tak sampai dia. Jadi ini tentang kita qada hajat ni, jangan qada hajat tempat tu juga kita basuh. Tapi macam mana memang kita basuh tempat tu juga. Jadi kalau nak basuh tempat tu, pastikan dulu najis tu dah pergi. Pam dulu ataupun pastikan dulu dia pergi dulu. Jadi baru basuh. Tapi nak dengan pam 2 kali juga. Yang tu kena solid lah. Maknanya lepas basuh tu maknanya kena siram lah supaya dia tak ada. Ataupun basuh tu tempat yang tak bersih, boleh juga. Jadi itu kena hati-hati. Sebab Nabi SAW sebut di sini, Inna amata azabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berasal daripadanya, yakni dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Jadi azab kubur. Azab kubur datang Dajjal 3 tahun. 3 tahun ni kita akan krisis air. Tahun yang terakhir ada air masuk. Sebab tu di antara kelebihan Dajjal, dia boleh bagi hujan. Nak tarik orang supaya ikut dia, dia boleh bagi hujan. Dia datang tempat tu jadi hijau, dia datang hujan turun. Dia orang yang tak kuat akan ikut Dajjal. Orang yang faham, mereka tidak akan ikut Dajjal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, balik kita kepada istinja ini. Bila kita kencing itu kita kena istibra. Istibra ni makna apa? Makna kata kubur yang sebelah bawah tu lah. Bawah 3 kali. Ataupun berdehem-dehem. Ini kalau orang lelaki berdehem ataupun kubur 3 kali. Kubur lah. Jadi kubur ni macam mana? Kubur dekat batang pistol. Kita faham juga. Kubur dekat batang pistol.
Jadi sekonyong-konyongnya maknanya kalau kita tutup air pipe tu, kalau kita ketuk dia tak jadi air dah. Tak faham boleh. Muzamil faham? Kalau dia faham, boleh semua faham. Jadi mana tu istilah. Selama mana kalau kita ketuk air pipe tu dia menitik lagi, tak ada lagi. Itu yang kita lawas tu, saya memang pernah penyakit ni. Penyakit tak lawas ni. Hari nak turun Jumaat, opak kencing ke awal. Terus dari pun Ustaz Hamdi, Ustaz minta keluar. Setelah dia beri. Jadi kencing tak lawas ni maknanya kita kena betul-betul. Kena duduk kadang-kadang setengah jam tak boleh. Kena pastikan betul-betul tak ada. Dia kadang-kadang rasa macam kabin. Rasa macam duduk jalan. Saya duduk jalan tapi tak ada. Ada lah betul-betul macam-macam. Jadi kita boleh tak makan ubat juga. Ataupun nak ikut betul-betul lah. Dan janganlah macam mana baca. Dan janganlah kau menghadap kepada sesuatu yang kau jadikan dinding di hadapan. Jadi nak kau hajat tu macam tu kena ada dinding. Dan janganlah kau membuka auratmu sebelum kau sampai ke tempat duduk. Dan jangan buka sampai ke tempat duduk kau buka. Ni kita kalau masuk biaya ya. Kita di sini ni kalau ikut rumah-rumah kita, waktu sekarang ni kebanyakannya tandas ataupun kita jampan itu mangkuk tandas itu dalam bilik air. Jadi ada dua pandangan. Kalau saya belajar dulu ada dua pandangan. Tapi kebanyakan masyayikh, kebanyakan syekh-syekh, mereka kata tandas itu tempat kita odok hajat saja. Kita tandas. Kita masuk biaya kita kan besar. Tapi tempat odok hajat tu yang tinggi, yang dulu, yang tandas cangkung yang dulu tu, yang tinggi tu. Jadi yang tu saja yang tandas. Di tempat lain kita nak baca doa, kita nak baca bismillah, itu tidak ada masalah. Jadi tandas tu di situ. Cuma kita masuk biaya pun sama juga. Kita masuk ke kiri, kita nak tapak naik pun juga kaki kiri. Kita keluar daripada situ pun kaki kanan. Kita keluar daripada tandas, maksudnya kita keluar daripada daerah. Tapi yang dikira tandas, yang tak boleh bawa nama Allah. Kadang-kadang tandas di RNR pun ada tandas yang besar. Tandas RNR kan. Apalagi kalau orang yang rajin masuk tandas Pokiu. Ada tandas Sidok pergi masuk tandas Pokiu. Tandas Pokiu besar. Jadi tandas tu masa tempat yang kodok hajat saja tandas. Yang tidak kodok hajat itu dipanggil bilik air. Dauratul Miyah, bukan tandas. Boleh. Tandas kalau bagaimana? Ghurfatul Miyah. Ghurfatul Miyah. Hammam ataupun mirhab. Jadi jangan buka aurat sebelum sampai tempat duduk dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat. Jangan menghadap ke arah kiblat, arah matahari, arah bulan. Ini kalau kita di luar lah, kita tengok ni semua. Dan janganlah pula engkau membelakangi yang demikian itu. Jangan istiqbal, jangan istidbar. Jangan istiqbal, jangan istidbar. Jangan menghadap, jangan membelakangi. Jangan menghadap matahari, jangan membelakangi matahari, jangan menghadap bulan, jangan membelakangi bulan. Dan jangan engkau kodok hajat dalam air yang tenang. Jangan kodok hajat dalam air yang tenang. Air yang tenang lah, maknanya air apa ni? Ya, lupa
halus makhluk lain. Atau di buah-buah yang berbuah, buah-buah berbuah macam pokok pisang, pokok durian kan. Jadi susah orang ambil buah itu susah. Dan jangan pula kalau pokok yang tak berbuah apa. Tapi tengok dia kalau orang tanam pokok bunga dia berdasar begitu sampai dia. Kan? Orang pokok bunga nak bagi bawah lagi dia bagi bawah. Tengok. Dan jangan pula di dalam lubang pun sama juga tempat haiwan, tempat makhluk lain. Kadang-kadang haiwan kan, ular apa semua kan. Tengah-tengah tu dia keluar bagi hari. Kan? Susah. Kadang-kadang makhluk lain kita tak tahu sebab alam kita dengan alam dia ni lain. Alam dia tu, lubang itu kerajaan. Kadang-kadang lubang itu kerajaan. Kerajaan dia pun dalam satu lubang. Tapi kita cakap ni, kita tak biasa ni kita tak faham kan? Sebab dia dimensi lain. Dia bukan dimensi kita. Cuma dimensi itu dengan dimensi kita tu, kalau orang yang pandai dia boleh masuk, boleh keluar. Boleh masuk, boleh keluar. Dia macam dinding itu macam kulit orang kan? Nipis. Tapi nak masuk macam mana? Itu dia kena ada cara dia nak masuk. Lepas tu bila masuk, dia kena ada cara pula nak keluar. Nak keluar dari situ. Tak. Kalau tidak, tak keluar, dia boleh dulu. Tu yang orang boleh masuk. Kadang-kadang dia masuk, dia tak boleh keluar. Itu dalam tu, orang cari tak jumpa. Orang cari tak jumpa. Pernah di Kedah ni ada seorang tu, guru nama Pak Timat. Pak Timat Kuala Lumpur. Dia orang ni masuk hutan lama, tak boleh balik. Jadi ramai orang pakai cari tak jumpa. Lepas tu orang mari dekat Pak Timat. Kemungkinan dia ni adalah orang yang boleh masuk dalam alam tu, kemungkinan. Dia kata tak apa, nanti tunggu. Nanti dia balik waktu sekian-sekian di tempat sekian-sekian. Jadi memang betul. Mereka ada cara. Kalau orang yang boleh masuk tu ada cara. Kadang-kadang mereka ada kenalan-kenalan yang dia suruh bawa. So dia minta orang ni bawa pergi tempat sekian, nanti kita pergi ambil dia tempat sekian. Jangan perlu lain macam kita kan, jin kan. Jin macam kita, mukallaf. Jin tu mukallaf. Maksudnya macam orang yang balik, orang yang akil balik. Macam kita akil balik. Cuma kita akil balik ni, umur kita 9 sampai 15. Kan? Lepas tu dia datang untuk akil balik. Jin balik masa bila? Tak. Lahir kita balik. Terus mukallaf. Maknanya dia, kita kata mungkin matang sikit lah, tidak nak mukallaf. Dia boleh tahu. Dia lahir. Jadi macam mana dia lahir? Tahu? Hari lain kita tahu tak? Kita cakap semua. Macam mana dia lahir? Macam mana dia ganggu? Dia ganggu orang, dia masuk sini, dia masuk dalam kita. Dia pun ada kerasukan tak? Ingat manusia ada kerasukan. Jin juga ada kerasukan tak? Dia takut juga dengan orang yang boleh masuk tu, yang boleh masuk tu. Dia ada masalah dia, kena masuk. Jin kena masuk dengan manusia. Kita ada masalah juga. Manusia kena masuk dengan jin. Jadi ada yang manusia yang kena masuk dengan jin, ada jin yang kena masuk dengan manusia. Tapi dia rasuk tu mungkin dia lain sikit daripada rasukan dengan jin. Jin ni dia tak boleh, dia ada ayat-ayat dia yang dia tak boleh. Kalau dia mengganggu itu, ayat-ayat itu akan menjinjing dia daripada mengganggu. Itu antara kelebihan manusia. So, manusia yang khalifah, jadi Allah Ta'ala lebihkan manusia atas makhluk-makhluk yang lain. Jadi cerita di sini, jangan kencing berak tempat yang berlubang. Takut di situ ada rumah dia ataupun tempat tinggal dia. Dan jauhilah dia berkencing di atas tanah yang keras atau di tempat yang bertiup angin. Ini semua sebab tanah yang keras tu dia melacik boleh.
Dia mocik. Jadi bila dia mocik, maknanya mocik itu di tempat lain lah. Kita tak boleh istinja dengan batu lah. Sebab apa? Nak basuh najis di tempat yang lain, mesti basuh dengan air mutlak sahaja. Mesti basuh dengan air mutlak sahaja. Bila kita qada hajat, kita boleh istinja dengan batu di tempat yang kita qada hajat, maknanya di lubang kubur. Itu boleh istinja dengan batu. Tapi kalau nanti itu ke tempat lain, itu tak boleh dengan batu, itu mesti dengan air. Nak kena dia boleh buat tempat lain, dia mesti tempat lain. Itu juga kita kencing. Kencing boleh istibrak, boleh istinja dengan batu. Kita kencing tu boleh istinja dengan batu. Tapi kalau mocik tempat lain, kena dekat kepala dua contoh. Kepala dua lah. Kena kepala semua kepala tak mampu. Kita satu kepala je tak mampu. Ini kepala dua yang boleh. Dia kena yang ni, kena dekat tempat tu, mana tak boleh istinja, tak boleh masuk dengan batu. Itu kena dengan air. Kena tempat lain, kena basuh dengan air. Jangan basuh dengan wet tissue. Jangan basuh dengan tisu. Lap saja tak boleh. Lap saja tak boleh. Dia kena dengan air. Kalau tempat lain. Begitu juga di tempat yang bertiup angin. Takut dia bawa lah. Dia bawa dan mocik. Kena orang lain pula, kena tempat lain pula. Kerana dia khawatir bahawa engkau terkena percikannya seperti sabda Rasulullah SAW, Inna amata adabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berasal daripadanya, yakni dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni daripada Anas Rasulullah. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis, dan jangan kau kencing dalam diri kecuali ketika berbuat. Jadi masa nak qada hajat itu beratkan sebelah kiri. Kalau kita duduk bertinggung itu berat sebelah kiri. Begitu juga kalau kita duduk biasanya orang sekarang ni dia duduk dalam mangkuk tandas. Mangkuk tandas tu begitu juga sengit sikit sebelah kiri. Dia ada scientific punya apa nama? Sebab saintifik lah. Tapi saya kurang arif untuk. Dan hikmah kadar dalam istinja itu antara menggunakan batu boleh diganti dengan kertas tisu yang kesat dan air. Dan hikmah kadar dalam istinja itu antara menggunakan batu dan air. Maknanya yang afdal. Boleh juga ganti batu itu dengan tisu. Dan jika engkau hanya mau menggunakan salah satu di antara perkara ini, maka dalam kau pilih untuk menggunakan air kerana itu lebih afdal. Jadi antara batu dengan air sudah tentulah yang lebih afdal itu ialah air. Dan apabila engkau mau menggunakan batu saja, maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerapkan, mencuci dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis sekira-kira tidak menyebabkan najis itu merebak menyebar ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah kau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Kalau sebiji batu 3 kali sapu ataupun 3 biji batu. Dia ambil yang ganjil, bilangan yang ganjil. 3 biji, tak cuci lagi 4 biji. 4 biji nampak cuci lah. Ambil lagi sebiji 5 biji. Jadi guna bilangan yang ganjil. Dan jika belum bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah kau sempurnakan istinjamu dengan 5 biji batu atau 7 biji batu, 7 biji hingga disuci tempat keluar dari situ. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. Dan jika tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Jadi apa hukum istinja? Hukum basuh ni apa hukumnya? Hukumnya bila kita kencing dan berak, itu hukumnya wajib. Wajib istinja. Jadi kalau kencing kita faham wajib. Kalau berak ini yang keluar itu basah memang wajib. Tapi yang kalau keluar itu kering, keluar kering tak basah, tak wajib. Kerana keluar, tapi tak wajib dengan tak basah lah. Contoh apa yang tak basah?
keadaan keluar batu. Dan keluar batu, batu. Tak masuk. Keadaan keluar kayu. Yang ni biasanya buatan orang, permainan. Keluar batu, keluar kayu. Kadang-kadang keluar cacing. Tak basah. Tak basah jadi tak wajib basuh. Tak wajib basuh. Tapi kalau basuh orang jangan tak basuh pula kan. Dia ada hukum istinja tu ada 3. Yang pertama wajib basuh. Yang kedua sunat basuh. Sunat basuh. Apa yang sunat basuh? Yang sunat basuh tu air mani. Air mani dia tidak najis. Air mani tak najis. Jadi sunat basuh. Basuhlah walaupun dia tak najis, tapi dia ada bau. Bau dia tu kurang binatang. Jadi kita sunat basuh. Ada yang makruh basuh. Masa bila makruh basuh? Biasa kita kentut. Dia sikit-sikit kentut dia basuh. Sikit-sikit kentut dia basuh. Tanya dia kenapa basuh ni? Pasal kentut kuat sangat macam trompet. Jadi basuh. Jadi makruh basuh bila kentut. Hukum istinja. Dan jika belum hasil bersih dengan 3 biji batu, maka dalam kesempurnaan istinja dengan 5 biji batu atau 7 biji batu yang dari disuci tempat keluar dari situ, dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. Dan jika tempat keluar dari situ hukumnya wajib. Dan janganlah kau beristinja dengan tangan kanan, dan hendaklah kau baca doa setelah selesai istinja itu dengan katamu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ada tambah lagi, boleh baca tambah lagi ma dhahara minha wa ma batan. Itu yang saya dapat dari guru saya. Tambah lagi ma dhahara minha wa ma batan dalam sebagian riwayat yang lain. Ini semua doa-doa yang waris daripada Nabi SAW. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik, dan diharapkanlah kemaluanku dari kejahatan seperti zina. Apa yang zahir dan apa yang batin. Dan hendaklah kau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja. Kemudian kau basuhkan tanganmu itu. Jadi yang ini bukan dia nak solat di dinding. Ini kenapa belok? Kitab ni bukan zaman sekarang ni, kitab dulu ni lama dah kitab. Tahun bila ni, tahun 400 Hijrah, sekarang dah 1000 lebih lah. Kan? 450. Mana Imam Ghazali sekarang kitab ni mungkin tahun 500 Hijrah. Sekarang tahun 1440 orang. 42. Seluruh Pak 42 jadi bahawa itu kan. Jadi yang kata dinding orang dulu ni dia berak tu kadang-kadang dia buat dinding itu pakai cara dinding ataupun dinding tu macam pokok dalam hutan tu. Kan bukan tahun 500 Hijrah saja. Kalau kita tengok dulu Datuk nenek moyang kita pun dia, kalau ayah saya dulu dia pernah cerita lah, dia pergi jamban terbang. Jamban terbang. Tak tahu macam mana dia jamban terbang. Itu juga. Jadi apa ni? Ya memang dia qada hajat tu di luar rumah. Dulu memang biasa tandas ni semua ni di luar rumah. Dan kadang-kadang bukan di luar rumah ya, kadang-kadang ada orang dalam tanah itu dia kena buang tempat lain pun hutan di bawah apa semua. Jadi dia lap tangan tu jadi kering kan, kalau tak bawa tu lap dia dengan apa nama daun ke, dengan apa yang ada depan tu, pokok-pokok tu yang jadi dinding tu. Dan kita sekarang ni kalau dah ada sabun kita kan, ada sabun, ada air, jadi kita sabun tu semua dah kan. Tapi jangan jadi macam Jepun kan, Jepun. Kadang kita pergi Jepun kan, dia bagi wet tissue. Ni orang yang pergi Jepun lah, dia tak tahu. Tak tahu lah, tu yang tadi. Jadi pernah pergi Jepun. Tandas kita sini pun, tandas yang hak bayar mahal, dia bagi wet tissue. Bagi wet tissue? Di KLCC. Dia bagi wet tissue?
Oh. Jadi kalau wet tisu tu tak boleh. Wet tisu tu maknanya tak bersih. Walaupun dia wangi, apalagi kalau dia wangi, kan kita basuh dengan dia saja, maknanya tak bersih. Dia mesti basuh dengan air juga. Maknanya basuh dengan air dulu tak kuat. Dia kena ada air juga walaupun. Jadi kalau dia saja, maknanya tak bersih. Kita kena pakai dry tissue, tisu yang itu dengan pakai wet tissue. Dan kita baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasib farji minal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Itu doa bila anak keluarga tandas. Jadi sebelum keluarga tandas, habis kita basuh apa semua, sebelum keluarga tandas kita baca doa ni, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasib farji minal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian baca ghufranak, ghufranak alhamdulillah alladzi an'amta 'alaina wa 'afani. Kemudian baru keluar daripada tandas. Kemudian baru kita baca kadang-kadang orang yang ambil semayang kan, ambil semayang, baca doa tandas, baca doa Allahumma tahhir qalbi dulu, kemudian ghufranak, kemudian baru asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma tahhir qalbi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin wa ja'alni minat ibadin as-salihin. Itu doa selepas daripada ambil wudu. Angkat tangan sambil mendakwahkan. Ada berwudu mengambil isma, insya-Allah kita sambung lagi pada kesempatan yang datang. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ingat sekali lagi mungkin di masjid kita lah, insya-Allah. Di mana yang sudah diwariskan oleh pengurusi kita. Dan saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ada nak tanya awak? Sudah selesai. Ya, pasal apa tu? Bawa alat yang apa tu? Yang ada nama Allah tu, nama Allah dan Rasulnya. Seperti capal, kalau kau pernah capal tu, boleh ke bawa masuk dalam tandas? Sebab dia dikata disebab kepada Nabi lah. Ya. Dia ada apa nama, ada kepiah hijau yang ada lambang capal tadi. Ada orang bawah tu bubuh capal atas kepiah. Ada kasut di bawah kepiah. Bawah dia hijau kan lambang capal kan. Ada capal tadi kan. Ada tu. Ini macam ni. So dia kena bentuk capal tadi. Dia bentuk capal tadi. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita paling baik sekali dalam kaedah sebut al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf ada orang dia kata apa ni, capal tadi lah. Capal tu apa ni, kita kena hormat. Ada orang kata capal saja, capal takkan kita tak boleh bawa masuk tandas. Capal memang pakai dalam tandas. Ada orang cakap begitu. Jadi yang mana satu kita nanti dalam kaedah sebut keluar daripada khilaf itu satu yang baik, satu yang mustahab, satu yang dikasihi, satu yang dipuji. Jadi yang kata jangan bawa masuk capal itu sebab adaban ma'a Rasulullah, sebab adab dengan Nabi. Dia ada orang ni terlalu cinta kepada Nabi sampai semua yang ada kepada Nabi itu dia ikut pakaian Nabi, capal Nabi. Dia apa kelebihan capal Nabi? Kelebihan capal Nabi ketika mana Nabi Musa AS menghadap Allah SWT di Bukit Tur Sinai, Bukit Tur Sinai, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa, ikhla' na'laika ya Musa fa'innaka bilwadil muqaddas Tur. Jadi ketika kan Nabi Musa akan tinggal kaum dia datang ke Bukit Tur Sinai nak bermunajat kepada Allah SWT. Begitu Sinai 40 hari, berpuasa 40 hari, dan masuk di satu tempat itu lembah muqaddas, lembah suci.
di Sinai. Ada satu tempat suci Sinai. Nak masuk tempat itu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa, ikhlaq na'laika ya Musa. Tanggalkan dua capal kamu, dua kasut kamu itu tanggalkan. Jangan bawa masuk sekali bila kamu nak menghadap aku, nak munajat di tempat ini. Kerana tempat ini tempat suci. Fa'innaka bil wadi muqaddas. Lembah suci. Pur. Lembah suci pur. Bukan lembah pur, bukan. Lembah suci pur. Pur itu nama tempat itu. Ini yang Musa Allah katakan. Itu di bumi. Nabi Muhammad SAW kekasih Allah. Dia naik di Sidratul Muntaha. Jibril AS pun tak boleh naik di Sidratul Muntaha. Jibril kata, kalau aku langkah lagi satu ya Muhammad, maka aku ini jadi debu. Maknanya tak boleh naik. Terpakar. Tak boleh naik. Tempat itu boleh naik. Tempat larangan. Ini Nabi saja yang boleh naik. Dan Nabi naik tempat itu dalam keadaan Nabi tidak menanggalkan capal dia. Sebab itu ulama-ulama kata puji Nabi SAW, Allah Ta'ala ikram Nabi, Allah Ta'ala memuliakan Nabi sampai capal Nabi SAW mulia. Kalau Allah Ta'ala memuliakan capal Nabi, apa lagi kita? Jadi sebab itu ulama-ulama termasuk yang besar-besar mereka akan bawa, mereka akan pakai kopiah yang ada lambang capal Nabi. Ada orang-orang tak apa, dia orang mungkin dia dah hujah, dia ada cara yang saja, saya tak mau kata apa. Cumanya mereka kata kalau yang pakai kopiah itu kan ada logo-logo. Mana baik logo itu dengan capal Nabi, betul capal Nabi? Itu kecil-kecilnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi ambil yang keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf maksudnya yang ni kita jangan bawa, yang ni kita bawa berapa, dan jangan bawa. Keluar daripada khilaf itu mustahab. Itu dalam kaedah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf itu mustahab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jangan pada itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu